Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustazah ingin berkongsi pembelajaran kita subjek akidah tahun 1. Okey, sebelum ni antum dah belajar tentang pengenalan kepada sifat-sifat wajib. Hari ini kita akan pergi kepada 5 sifat wajib yang perlu tahu dalam tajuk akidah. Okey, unit yang ketiga. Sifat wajib yang pertama adalah wujud. Secara mudahnya, apa maksud wujud? Wujud tu ada. Okey. Contoh, apa yang ada kat dunia ni? Yang kita boleh kata, apa yang ada tu, itu yang Allah cipta. Apa yang kita nampak tu, itu yang Allah cipta. Maksudnya kita tahu dengan adanya benda tu, Allah ada. Allah tak nampak, malaikat tak nampak. Tapi, semua yang apa yang Allah cakap, itu wujud. Itu yang Allah cipta. Malaikat sendiri pun Allah yang cipta. Okey, tengok ayat kat situ. Allah SWT bersifat wujud. Wujud artinya ada. Kita tidak dapat melihat Allah, tetapi Allah itu ada. Kita tidak dapat melihat malaikat, tetapi malaikat itu ada. Okey. Itu maksudnya apa? Maksudnya ini bermakna tidak semua benda yang wujud kita dapat lihat. Maksudnya benda yang gaib lah, perkara yang gaib. Gaib tu sesuatu dapat lihat. Contoh macam malaikat dan apa lagi? Malaikat, kuasa-kuasa Allah kan. Perkara gaib tapi ada. Okey, tengok situ ada contoh, ada 2 apple. Tengok apple yang pertama. Bolehkah kita melihat nyawa? Tentu tidak. Namun begitu, kita tetap yakin nyawa itu ada. Okey, yang kedua, setiap hari kita menghirup udara. Bolehkah kita melihat udara? Tak boleh kan? Kita yakin udara itu wujud, tetapi tidak boleh melihat. Perkara yang kita kena yakini adalah Allah itu bersifat wujud, ada. Okey. Bukti yang paling jelas tentang kewujudan Allah ialah adanya alam semesta ini. Okay, cuba lihat di sekeliling kita. Okay, cuba lihat di sekeliling antum. Kat rumah antum ada apa? Ada pokok bunga, ada apa? Ada tanah, kan? Pagi-pagi antum bangun tidur nampak matahari, ada rasa angin-angin, kan? Kita pun boleh bernafas tu udara. Semua benda, ada benda yang kita boleh lihat, ada kita tak boleh lihat. Tapi semua adalah ciptaan Allah. Allah tu apa? Allah tu satu zat yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini. Dan salah satu sifat dia adalah wujud, ada. Okey, tengok di langit. Apa yang ada di langit? Kita nampak ada awan, matahari. Di darat ada pokok, ada haiwan, kan? Di laut ada apa kita nampak? Ada air, kan? Ada kapal yang lalu atas air. Kalau tak ada air, macam mana kapal tu nak berlayar, kan? Okey, selain itu terdapat ciptaan-ciptaan manusia dengan izin Allah seperti kereta, kerusi, meja dan baju. Kalau kita tengok asal baju tu, kan, memang baju tu manusia yang cipta, tapi asalnya daripada apa? Asalnya daripada kapas, kan? Asal daripada kapas. Kalau kerusi, kayu, kan? Asal daripada mana? Pokok. Pokok siapa yang cipta? Allah, kan? Basic dia, asasnya semua adalah daripada Allah, tapi manusia yang mengerjakannya. Manusia sendiri pun Allah yang cipta. Okey, itu wujud. Maksudnya Allah itu ada. Kita kena yakin Allah itu ada. Okey, seterusnya sifat wajib seterusnya adalah kudrah. Kudrah tu maksudnya maha berkuasa. Allah maha berkuasa mencipta semua benda di alam ini, sama ada yang boleh dilihat atau tak boleh dilihat. Allah juga berkuasa menghidupkan dan mematikan semua yang ada di alam ini. Kejadian siang dan malam, penciptaan matahari, bulan dan bintang merupakan bukti kekuasaan Allah. Tidak ada perkara yang berlaku di alam ini tanpa izin Allah. Dalam buku ni nak ceritakan Allah tu maha berkuasa. Segala apa yang ada di dunia ni Allah yang cipta. Okey. Seterusnya kalam. Allah bersifat kalam. Kalam artinya maha berkata-kata. Allah juga berkata-kata, tidak seperti makhluk.
Kalau manusia berkata-kata menggunakan mulut, tapi Allah kita tak nampak kan. Tapi apa contoh? Apa bukti Allah itu berkata-kata? Tengok dalam kotak kuning tu. Al-Quran yang kita baca ialah kitab yang mengandungi kata-kata atau kalam Allah. Kalam Allah ini disampaikan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril yang dipanggil wahyu. Nak katanya Mushaf Al-Quran tu, kitab Al-Quran tu adalah semua kata-kata Allah yang disampaikan melalui Rasul, melalui malaikat kepada Rasul. Nama dia wahyu. Kalau ingat kisah bila pertama kali Nabi terima wahyu kat mana? Kat situ Nabi terima wahyu surah Al-Alaq kan. Tengok bila pertama kali Nabi terima wahyu, terima ayat yang Allah sampaikan, rasa takut, rasa menggigil kan. Rasa itu satu perkara yang besar yang dia perlu sampaikan kepada umat Islam. Okey, sifat wajib seterusnya. Tadi pertama wujud, yang kedua kalam, yang kedua kudrah, ketiga kalam, yang keempat sama. Okey, macam mana nak ceritakan Allah Maha mendengar? Kat sini ada perbualan antara Soleh dengan Ahmad. Okey, cuba baca. Masa tu, okey, saya baca daripada awal. Pada suatu hari, Ahmad dan Soleh berjalan pulang dari sekolah. Mereka melintas kebun Pak Hamid. Kelihatan pohon rambutan yang sedang masak ranum. Okey, mereka dalam perjalanan pulang nampak satu pokok rambutan yang banyak buahnya, merah-merah buah dia. Masak ranum tu sedap lah maksudnya. Dah masak kan, dah boleh dimakan. Okey, perbualan antara Ahmad dengan Soleh. Okey, Ahmad cakap apa? Soleh, awak nampak buah rambutan itu? Soleh kata, ya, kenapa? Ahmad jawab, janganlah cakap kuat-kuat, nanti orang dengar pula. Saya teringin hendak makan buah itu. Soleh menjawab, jangan buat begitu. Ini bukan kepunyaan kita. Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa mendengar walaupun kita berbisik. Ahmad menjawab, betul kata awak. Allah sentiasa melihat kita. Allah juga mendengar apa yang kita katakan. Mari kita pulang. Maksudnya kat situ dia nak ambil buah rambutan tu tapi bukan dia punya. Lepas tu dia berbisik kan. Berbisik maksudnya cakap pelan-pelan. Sebenarnya Allah tu maha mendengar kan. Ingat sifat yang seterusnya ni sama kan. Allah maha mendengar. Okey, tengok dalam kotak biru tu. Kawan-kawan, benar kata-kata Ahmad dan Soleh itu. Allah SWT bersifat sama. Sama artinya maha mendengar. Allah SWT maha mendengar semua perkara yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah mendengar suara dari jauh dan dari dekat. Allah mendengar suara yang perlahan, iaitu bisik-bisik, apatah lagi suara yang kuat. Allah SWT juga mendengar perkara-perkara yang ada di dalam hati kita. Sifat Allah yang seterusnya, Allah maha mendengar. Walaupun kita tak cakap dalam hati pun Allah tahu. Sangat penting kita kena tahu. Kenapa? Sebab kita kena jaga hati kita, jaga perbuatan kita. Bukan kerana orang tak nampak, kita buat perkara yang tak baik kan. Nak kata, bila kita tahu Allah tu maha mendengar, kita akan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Okey, seterusnya basarun. Apa maksud basarun ni? Allah bersifat basar. Basar artinya maha melihat. Allah SWT maha melihat segala perkara. Okey, tengok peta minda tu dalam kotak, dalam bulatan warna purple tu, warna ungu tu. Cuba fikirkan, adakah kita dapat melihat? Cuba kita fikir. Kita dapat melihat tak yang pertama, tempat yang jauh? Kita dapat lihat tak tempat yang jauh? Kejap, Ustazah ambil warna. Okey, nombor 1, tempat yang jauh. Kita tak dapat lihat. Okey, yang kedua, di tempat yang terang. Dapat lihat. Okey, di tempat yang gelap. Tak dapat lihat. Di tempat yang dekat. Dapat lihat kan? Di tempat yang tersembunyi. Tak dapat lihat. Okey, di tempat yang terdedah. Dapat lihat. Tapi kalau kita tak semua tempat terdedah kita dapat lihat kan. Okey, nak katanya kat sini Allah ni yang tempat yang kita tak dapat lihat, Allah boleh lihat. Macam mana pun Allah boleh nampak sebab Allah itu maha melihat. Okey, seterusnya. Okey, Ustazah terbuat conteng pula kat sini. Okey, seterusnya manusia juga melihat.
Manusia melihat dengan menggunakan mata, tetapi manusia hanya melihat apa yang di hadapannya. Mata manusia tidak dapat melihat perkara yang gaib. Antara perkara yang gaib ialah syurga, neraka, malaikat dan syaitan. Allah melihat tanpa memerlukan alat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Allah boleh melihat di tempat yang terang dan gelap. Allah boleh melihat di tempat yang terdedah dan terlindung. Allah boleh melihat di tempat yang jauh dan dekat. Kehebatan Allah, walau di mana tempat sekalipun dia boleh lihat walaupun terlindung. Okey, hikmah beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ada berapa tadi? Qudrah. Yang pertama wujud. Yang kedua qudrah. Lepas tu kalam, sama, basar. Ada 5 sifat wajib yang kita perlu tahu. Apa kelebihan atau hikmah kita beriman dengan sifat wajib? Kita kena beriman. Maksudnya kita kena yakin dan percaya Allah ada 5 sifat tu. Okey. Apa kelebihannya? Yang pertama, mendidik diri kita supaya rendah diri. Kita tahu Allah Maha berkuasa, semua sifat-sifat yang hebat-hebat tu Allah punya. Okay, yang kedua, kita tidak akan bersikap sombong sesama manusia. Yang ketiga, kita akan mengingati Allah ketika susah maupun senang. Kita akan takut untuk melakukan dosa. Yang terakhir, kita akan sentiasa merasa kehebatan Allah. Bila kita rasa, kita boleh tahu, kita yakin Allah tu ada, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkuasa, Maha berkata-kata, kita mesti akan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan kita sentiasa berjaga-jaga untuk dalam buat amal kita, perbuatan. Contoh dekat rumah kan, kita dengan adik-beradik, apa yang kita buat? Sentiasa membantu, memberi nasihat, tidak digalakkan untuk berebut-rebut, cakap kasar. Kita tahu Allah Maha melihat dan sentiasa menilai kita. Allah tak suka orang yang buat kejahatan, keburukan. Allah suka orang yang buat kebaikan, malahan dapat pahala. Okey, setakat itu dulu pembelajaran sifat wajib yang kita perlu tahu. Ingat semula, wujud, qudrah, kalam, sama, basar. Ada 5 yang kita perlu tahu, yakin dan percaya bahawa semua itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Wallahu alam bisawab.